Hari ini kita sama-sama merayakan sambutan kemerdekaan yang diadakan oleh RSM Serting Jempol, dan kita merakamkan ucapan tahniah kerana satu model baru dengan menggemblengkan seluruh pelajar-pelajar, warga sekolah, guru-guru dan juga pegawai. Dan yang lebih menarik perhatian kita ialah bagaimana kemampuan sekolah ini menggemblengkan masyarakat persekitaran dengan penglibatan begitu banyak agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, satuan-satuan belia, satuan-satuan pemotoran, dan ini adalah merupakan kejayaan yang besar yang telah dibuat oleh RSM Serting. Kita juga dapat melihat bagaimana semangat patriotik, semangat sayang, cinta kepada negara melalui semangat kemerdekaan ini terserlah dihayati secara mendalam oleh pelajar-pelajar MRSM dengan mengambil bahagian dalam banyak acara-acara yang dipertandingkan di peringkat sekolah, dan sebagai kemuncaknya ialah penglibatan pelajar-pelajar ini dalam acara yang besar pada hari ini. Saya kena percaya dengan penghayatan kemerdekaan ini, kita akan dapat melihat generasi Malaysia pada masa yang akan datang bukan saja dapat menghayati kemerdekaan, menanamkan semangat patriotik, tetapi mereka akan menjadi satu kumpulan bagi terus mengisi kemerdekaan negara dengan memacu kejayaan mengikut acuan yang telah pun dibuat oleh pemimpin negara kita untuk melihat Malaysia menjadi sebagai sebuah negara maju dan juga sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Oleh yang demikian, jaminan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa negara akan menyediakan peluang kerja yang cukup yang diberikan kepada anak-anak Malaysia, saya yakin dan percaya akan dapat dipenuhi, terutama sekali oleh anak-anak daripada MRSM. Sambutan kemerdekaan ini memang tiap-tiap tahun dibuat, tetapi kebanyakannya dibuat di peringkat sekolah. Saya menyebutkan tadi bagaimana kejayaan MRSM menjana penglibatan masyarakat persekitaran. Saya fikir ini adalah merupakan satu perkara yang baru dan juga untuk pilihan raya, jentera Barisan Nasional telah pun bersiap sedia untuk menunggu pembubaran Dewan ini bila berlangsung. Ianya bermula daripada transformasi yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO melalui UMNO itu sendiri. Dan UMNO menjadi tulang belakang kepada Barisan Nasional, mendahului parti-parti komponen yang lain dengan menyediakan persiapan di setiap peringkat. Dan UMNO mengambil daya usaha awal untuk menyuburkan jentera kita bukan saja di peringkat Parlimen, Dewan Undangan Negeri, malahan dia mencapai ke peringkat grassroots di mana setiap cawangan-cawangan UMNO di Jempol telah menyediakan jentera pilihan raya masing-masing. Dan dari segi sokongan rakyat, sebaik saja kejayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyenaraikan Pelda Global Ventures, kita dapat melihat bagaimana sokongan penuh Pelda kepada Barisan Nasional semakin meningkat. Keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap apa juga usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri, dapat menarik minat mereka untuk menyokong kerajaan. Dan kejayaan transformasi kerajaan yang dilontarkan ideanya oleh Perdana Menteri sekarang ini sudah mula dapat dirasai oleh setiap lapisan rakyat. Bukan saja di masyarakat Pelda, tapi orang kampung, orang dalam bandar, lebih-lebih lagi pegawai-pegawai kerajaan kita yang memang bersedialah melaksanakan transformasi. Jadi dengan perkembangan terbaru ini,
apabila kita dapat melihat janji yang dibuat oleh kerajaan, janji yang dibuat oleh pemimpin kita sudah mula dapat dilaksanakan secara peringkat-peringkat, dan rakyat sudah merasai terhadap kesan pelaksanaan janji tersebut. Dan saya kena percaya melalui bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bulan 9 ini nanti, saya dapat melihat perkembangan baru. Bukanlah hanya lagi pegawai-pegawai kerajaan yang tertunggu-tunggu tersebut, bukan saja mereka-mereka yang bekerja dengan kerajaan, tetapi bajet ini sudah mula ditanya oleh anak-anak sekolah, mula ditanya oleh orang-orang kampung, mula ditanya oleh golongan-golongan miskin dalam negara kita. Apakah melalui bajet ini yang akan dapat diperolehi oleh rakyat, khususnya untuk meringankan bebanan mereka dalam krisis ekonomi dunia yang tempiasnya juga dirasai oleh rakyat dalam negara kita. Oleh demikian, struktur komponen pengundi yang ada dalam kawasan Parlimen Gempol ini sebahagian besarnya adalah terdiri daripada masyarakat yang berkaya, dan yang lain itu terdiri daripada pengundi dalam bandar Bahau, dan sebahagian besarnya adalah terdiri daripada masyarakat kampung, pengundi yang ada di desa-desa. Dan setiap komponen ini sudah pun merasai nikmat daripada janji yang ditepati oleh kerajaan dan juga yang politik ini sebenarnya dia sentiasa berubah-ubah mengikut keperluan semasa. Dari segi asas, strukturnya memang kita sudah lengkapkan, tetapi ianya akan mengikut perubahan dan keperluan semasa, dan ini sentiasa kita perbaiki daripada masa ke semasa. Dewan Negeri Bahau, peluang amat cerah, peluang amat cerah. Pertama sekali tentang perubahan sikap ekonomi Cina yang ada di Dewan Negeri Bahau. Mereka sudah mula membuka faham tentang kelemahan contoh kerajaan pembangkang di Selangor, di Kedah, di Kelantan, di Pulau Pinang. Dan sebahagian besar daripada janji-janji pilihan raya ini tidak dapat ditunaikan oleh parti-parti pembangkang. Yang kedua, pengundi sudah dapat menilai tentang bagaimana parti pembangkang tidak dapat menyatukan persefahaman di antara parti-parti pembangkang. Dari segi dasarnya yang berbeza, dari segi jenderanya juga tidak dapat disatukan, dan dia tidak dapat meyakinkan pengundi tentang apa corak kerajaan yang akan dibentuk seandainya mereka dapat menawan kerajaan. Oleh demikian, krisis keyakinan rakyat ini semakin melebar, bukan saja di kalangan kepimpinan parti komponen pembangkang, tetapi sudah mulai dapat diujikan oleh pengundi. Untuk yang mereka sudah ditempah bahawa bagi negara Malaysia, model yang paling baik ialah model yang ditunjukkan oleh Barisan Nasional, yang mana kita dapat mengurus mentadbir sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama, berbilang keturunan melalui konsep perkongsian kuasa di antara Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, Dayak dan suku kaum yang lain di Sabah dan Sarawak. Dengan perkongsian kuasa ini, kita dapat mengurus dan mentadbir negara kita dengan baik dan meletakkan jaminan masa depan kepada anak-anak Malaysia. Dan inilah model yang sesuai bagi negara kita. Dan mereka nampak bukan saja sejarah 55 tahun negara kita sudah merdeka, anak-anak Malaysia sekarang ini sudah nampak tentang model yang dikemukakan oleh kerajaan itu meyakinkan mereka tentang 50 tahun yang akan datang melalui sebuah kerajaan bernama Barisan Nasional. Kemudian memang menjadi kunci.